isteri yang tak dianggap isteri. Nama aku Syira, bukan nama sebenar. Aku berkawan dengan Hafizan, pun bukan nama sebenar ya. Dari zaman sekolah lagi. Masa tu, aku dengan Hafizan ni ibarat anjing dan kucing. Jumpa je bergaduh. Maklumlah, dua-dua pengawas. Dia seorang pengawas yang baik dan aku pula dikategorikan sebagai mawas. Ya, aku sangat nakal masa kat sekolah. Tapi tetap dipilih sebagai pengawas. Aku dan Hafizan ni sebenarnya kawan baik, tapi sering tak sehaluan. Tapi Hafizan ni dia pernah lah meluahkan rasa cinta daripada aku masa form 3. Form 3 kot tak silap aku. Tapi masa tu aku rasa geli sebab Hafizan ni kan dia macam lembut, baik macam tu kan. Aku pula perangai sebaliknya. So hubungan kami ni tak lebih dari seorang kawan lah pada ketika tu. Lepas SPM kami terus bawa haluan masing-masing. Aku dapat sambung belajar nun jauh di utara. Kami tak berhubung lebih kurang 3-4 tahun jugalah. Sehinggalah aku tamat belajar. Lepas tamat belajar tu aku kerap mendaki bukit dan gunung. Sebab dulu aku berazam untuk kurus dan bercita-cita nak jadi polis ketika tu. So aku pun rajinlah post gambar-gambar view-view gunung yang aku pergi tu untuk dijadikan kenangan. Ya, aku pergi seorang diri je masa tu. Bukan sebab tak ada kawan, tapi sebab aku lebih selesa bersendirian. Satu hari, Hafizan ada komen di posting aku di muka buku dan dia ada mengajak aku untuk mendaki bersama-sama dengan dia. Aku pun okey lah kan. Lagi pula dah agak lama tak jumpa kan. Excitednya lah aku masa tu. Yelah nak jumpa orang yang pernah crush dengan kau masa zaman sekolah. By the way, aku bukan lagi Syira yang dulu yang keras kepala dan degil. Perangai aku sedikit-sikit dah berubah dah. Mengikut injak umur aku. Mungkin sebab aku rasa yang aku ni dah tua lah kot. Okey, berbalik pada Hafizan ajak aku pergi hiking sama-sama tu. Aku aturkan trip kami berdua sehinggalah ianya menjadi realiti dan kisah pun bermula. Sejak dari pertama kali kami hiking tu, hubungan kami jadi sangat rapat sehingga dia berjaya menawan hati aku. Dari kau aku, kemudian awak saya, maka bermulalah episod cinta duka aku. Masa ni, dunia ni bagai aku yang punya. Semua bahagia. Setiap hari, tanpa gagal, Hafizan akan tanya khabar pada aku. Ya, akulah wanita yang terbahagia tu. Wanita gangster dan nakal bertukar jadi wanita terbahagia yang ada boyfriend di sisi. Nak dicerikan cerita masa mendaki salah satu gunung, Hafizan pernah kata pada aku yang dia impikan berlamin bersama dengan aku di atas gunung tersebut. Aku mestilah excited, terharu, yang segala terlah masa tu. Hati manalah yang tak berbunga-bunga kan. Kami ketika tu memang sangat bahagia. Sehingga Hafizan dapat tawaran menjadi askar. Ya, dia pergi rekrut selama 6 bulan dan aku masih setia menunggu kepulangan cinta hati aku. Lepas 6 bulan, dia tamat latihan dan ditakdirkan aku pula yang dapat tawaran masuk polis. Jadi hubungan kami jadi sangat jauh lah. Yelah, mungkin juga disebabkan masa dan kekangan latihan masa tu kan. Lepas tamat latihan, kami berhubung macam pasangan lain. Sampailah Hafizan perlahan berubah. Dia mula langsung tak ambil tahu pasal aku. Chat aku, tak balas. Panggilan aku, tak dijawab. Aku seolah-olah seperti bertepuk sebelah tangan. Alasan dia, tak ada masa. Aku pernahlah dengar orang cakap, mana ada orang yang busy 24 jam, melainkan kau dah tak penting untuk dia. Ayat tu betul-betul membuatkan aku yakin yang hubungan kami ni bakal berakhir. Tapi aku cuba pertahankan juga hubungan ni. Komunikasi langsung tak ada. Dia seolah-olah tak ada keinginan untuk bersama dengan aku lagi. Dalam masa yang sama, aku diuji pula dengan kehadiran beberapa lelaki yang ingin melamar aku. Tapi aku tolak sebab aku betul-betul nakkan Hafizan walaupun dia tak layan aku dengan baik. Yelah, mak aku pun dah suka sangat dah dekat Hafizan. Macam aku cakap dah tadi, dia kan baik, lemah lembut semua tu, lembut budi pekertinya. Jadi mak manalah yang tak berkenan kan. Aku takut mak aku kecewa. Jadi aku cerita yang baik-baik je lah tentang kami. Walaupun hanya rekaan semata-mata. Kuat kan aku? Hidup aku hanya untuk membahagiakan mak aku. Ya, aku terlalu sayangkan mak aku sehingga aku tolak semua bahagia aku demi insan bergelam mak. Aku tak kisah dia yang buruk. Selama aku tamat latihan komunikasi memang tak ada. Kalau ada tu pun bergaduh dan gaduh. Pernah tu sampai 6-7 bulan langsung tak berhubung. Tapi Hafizan beruntung sebab aku cerita yang indah-indah aja mengenai dia walaupun hanya rekaan. Ya, hampir setahun jugalah kami tak berhubung dan aku anggap semuanya telah berakhir. Tidak lagi aku mengejar insan bernama Hafizan. Tapi kemudiannya ada insiden yang tak diduga. Peliknya Hafizan ni tiba-tiba dalam keadaan tengah bergaduh teruk, tak berhubung lama, tiba-tiba dia ajak aku bertunang. Seminggu sebelum tarikh sepatutnya kami bertunang. Ya,
Kami langsung tidak berhubung, malah aku anggap hubungan ni dah berakhir. Tapi tiba-tiba dia datang kembali dan melamar aku. Dalam masa seminggu pula tu kami akan bertunang. Aku tak fikir lama lah walaupun aku dah tahu hati, tapi aku fikirkan kebahagiaan mak aku. Perasaan sendiri ni aku tolak tepi. Ya, aku tolak tepi perasaan aku. Sebab masa tu, mak aku adalah orang yang paling bahagia bila tahu anaknya dilamar. Perasaan aku pula ketika tu hanya mampu tersenyum kelat. Janji mak aku bahagia. Kami jalani kehidupan bertunang tak seperti pasangan lain. Gaduh tu makanan kami dah. Tak berhubung tu kepakaran kami. Langsung tak berhubung. Sama macam bertunang juga. Kahwin pun begitu. Tanpa bincang apa pun tiba-tiba ajak kahwin. Masa tu memang dah tahu hati. Aku menangis setiap malam sebab aku takut aku buat kesilapan yang besar. Tapi demi untuk tengok mak aku bahagia, aku teruskan. Aku dapat rasa permulaan kepada kisah hitam dalam hidup aku. Lepas nikah, kami tak macam orang lain yang bahagia. Romantik, pergi honeymoon. Tak ada. Kami bagaikan orang asing yang baru berjumpa dan tinggal satu bumbung. Aku ingatkan lepas aku kahwin, hidup aku bahagialah. Kejap kan? Tapi hitam sebenarnya. Aku hanya berlakon je di hadapan semua orang yang aku sedang bahagia. Akulah yang terpaling bahagia padahal jiwa aku terseksa. Sangat terseksa. Aku isteri yang tak dianggap isteri. Aku sering dituduh macam-macam oleh Hafizan. Dia sering cakap aku tak bersyukur lah. Dia sering kata aku itu ini, sering tengking aku. Ya, sekalipun tidak aku melawan. Dan aku hanya diam je layan emosi dia. Ya, aku hanya diam. Hafizan ni tak pernah sentuh aku. Walau sekali. Kalau tiba waktu malam, hanya aku je yang tidur di kamar. Seorang diri. Dia pula akan tidur kat luar, layan handphone. Kami sebenarnya masih lagi pasangan PJJ. Even lepas kahwin. Hafizan bekerja di Sabah dan aku di Melaka. Mungkin sebab tu jugalah hubungan kami tak seindah mereka yang lain. Kami jarang jumpa, tapi bila jumpa, hanya depan orang je lah. Dia berlakon yang kami paling bahagia. Dia hanya pegang tangan aku depan orang. Panggil aku sayang pun depan orang. Bila kami berdua dekat rumah, tak bercakap langsung. Seorang kat bilik, seorang kat luar. Tapi aku tetap jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, jaga makan minum dia sebelum aku keluar kerja. Sebab aku takut dosa. Nafkah zahir memang dia tak tinggal sebab ianya dipotong melalui gaji terus ke akaun aku. Nafkah batin tu biarlah dia jawab di akhirat sana. Aku bukan lagi seks punya orang. Tak pernah disentuh. Ya, itulah yang aku alami. Aku dah kahwin hampir 2 tahun dah. Memang tak pernah baik. Bergaduh sentiasa. Dari seorang yang baik budi pekerti kepada seorang yang suka tengking aku, tuduh aku bukan-bukan. Itulah suami aku. Aku terlalu sabar. Banyak sangat sabar dengan dia. Tapi aku sering berlakon menunjuk kebahagiaan aku depan orang sekeliling aku seolah-olah akulah wanita terbahagia di dunia ni. Sakit tu memang sakit. Tapi itulah kuatnya seorang Syira ni. Aku isteri yang tak pernah disentuh suami. Isteri yang tak pernah dilayan baik oleh suami. Aku seorang isteri yang malang. Aku terfikir, sampai bila aku harus lalui semua ni? Aku pernah bagi tahu dekat dia, andai ini tak ada yang aku harus lalui bersama dia, aku sanggup berlakon. Asalkan dia tak ceraikan aku selagi mak, bapak dan mentua aku masih hidup. Lepaskan aku bila mereka dah tak ada. Aku tak sanggup nak tengok mereka risau tentang diri aku. So, itulah kisah aku. Isteri yang tak pernah diberi kebahagiaan sedikit pun oleh suami sendiri. Kadang aku terfikir, suami aku ni gay ke? Doakan aku guys, anda takdir aku begini, aku reda. Aku tolak kebahagiaan aku demi kebahagiaan orang lain. Ya, bodohnya aku. Sekian. Dari Syira, bukan nama sebenar.